Okey, secara mudahnya memang kita boleh cakap macam tu. Kita kata tak heran pun last kali kita ni akan masuk syurga juga sebab Allah dah janjikan macam tu selagi kita tak bersyirik kan. Memanglah betul, tapi soalnya sanggup ke kita nak kena bakar hangus dalam neraka tu? Orang fana memang dia cakap aku tak takutkan syurga dan aku tak impikan syurga dan aku tak takutkan neraka sebab cintaku hanya semata kepada Allah, hajatku semata kepada Allah. Boleh cakap. Orang fana memang cakap orang fana-fana ni maksudnya dia gila, dia mabuk. Dia boleh cakap je. Dan perkataan orang fana ni bukannya kita boleh buat pakai. Sebab tu orang fana mana dia boleh jadi guru. Sebelum dia masuk sampai kepada bakar billah, dia tak boleh jadi guru. Sebab dia duduk dalam keadaan jiwa dia tak betul. Antara jiwa, perasaan dia dengan hati dia entah apa-apa terawang-awang. Kan benda macam ni kita pernah lalu. Kita tahu macam mana saat kita fana macam mana kan. Jadi saat kita fana ni kita tak boleh jadi guru. Kalam-kalam orang fana macam tu bukannya kita boleh pakai setiap masa, pakai masa fana boleh. Jadi kita kena duduk dalam kesedaran bahawasanya kalau Allah tak bagi rahmat kepada aku untuk disyurgakan tanpa hisap, maka aku akan rasa betapa peritnya neraka tu. Kan? Sedangkan Allah tajalikan neraka di dunia ni pun kita tak sanggup nak hadapi. Macam mana kita nak hadapi neraka yang sebenar nanti dekat akhirat kan? Siapa yang berjalan di jalan Allah, dia tahu, dia akan rasa macam mana Allah Ta'ala mentajalikan neraka dalam diri dia. Dalam berbagai-bagai bentuk ujian. Ujian hati dan perasaan. Kadang Allah tajalikan neraka tu pada batin kita. Macam mana kita rasa kesukaran-kesukaran, keperitan hidup kita seolah hingga kita berasa dalam neraka. Setengah orang tu Allah zahirkan pada zahir jasad dia. Kan jasad dia memang terasa sangat. Macam SB sendiri pun pernah rasa macam mana Allah terjadikan neraka tu pada diri SB dalam beberapa aspek lah kan. Dari segi keperitan hidup tu satu hal. Dan satu hal yang SB pernah lalui sendirilah. Macam mana Allah bagi SB rasa dahaga sangat. Sampai SB menangis. SB tak tahu nak buat apa. Pergi cakap dekat doktor semua. Doktor cakap okey. Tak ada penyakit kan. Last kali dah 7 hari SB macam tu. SB pergi menangis kat masjid. Itikaf dekat masjid. SB memang sebelum tu memang buat lah. Solat taubat memang buat lah kan. Masa tu SB makin minum makin dahaga. Makin minum makin dahaga. Makin minum makin dahaga. Sampai SB kata ya Allah, macam manalah aku nanti dalam neraka-Mu ya Allah. Aku rasa pelik sangat. Aku dahaga. Aku makin minum, aku makin dahaga ya Allah. Sampai SB menangis. SB itikaf dekat masjid sampai tak tahu nak cerita macam mana kan. Masa tu kita pun rasa dalam doa kita ni tak ada siapa. Sebab kita duk mengenangkan nasib kita betapa siksanya. Itu baru Allah tajali kan saja, belum keadaan sebenarnya nanti. Jadi bila kita tempuh keadaan macam tu, kita seluruh pengharapan kita tu hanya pada Allah je. Memang kita tak ada apa-apa dah fikir nasib kita je macam manalah nanti kan. Jadi nikmat bila Allah bagi rasa terjali tu, ya Allah kita tahu ya Allah macam mana teruknya nanti kan. Jadi alhamdulillah lah lepas SB menangis tu, pada hari ke-7 tu SB keluar je masjid tu, keluar je pintu pagar masjid tu, rasa tu hilang. Tak ada rasa dahaga, tak ada. Cuma ya Allah nak bagi rasa macam ni lah dalam neraka nanti kan. Jadi itu kita dah lepas. Bila kita lepas kadang bila kita bertahun-tahun berjalan ni, kita rasa kita lupa, kita lalai dengan Allah dah tajalikan neraka buat engkau. Tapi engkau ni masih lagi macam-macam hal lagi kau buat kan. Kadang kau sedar, kadang kau tak sedar. Itulah sifat kita manusia ni, lupa, lalai. Itulah diri kita. Sebab tu kita kena duduk dalam suasana yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena sentiasa ada muhasabah diri, ada mujahadah, duduk dalam kumpulan-kumpulan yang nak Allah kan. Dalam masa yang sama kita berjihadlah untuk diri kita sendiri dan untuk semua. InsyaAllah.